Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so nampak tak apa yang cikgu pegang ni? Agak-agak kamu apa yang kita nak belajar hari ni? Muzik? Okey, tak cikgu bukan nak ajar kamu cara untuk main alat ini. Sebaliknya hari ini kita nak masuk tajuk yang baru iaitu bab 10 gelombang bunyi. Okey, kita mulakan dahulu dengan ciri-ciri gelombang bunyi. Sebelum tu, apakah bunyi? Apa yang kamu tahu tentang bunyi? Okey. Sebenarnya kita dah belajar dalam bab 7, tajuk tenaga. Bunyi adalah suatu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh getaran. Contohnya kamu ambil tangan kamu letak pada luar leher kamu ni kan. Lepas tu kamu bercakap. Masa kamu bercakap tu kamu boleh rasa getaran dia kat situ. Okay. Ataupun kita ambil contoh alat muzik. Macam cikgu tunjuk tadi kan. Okay, so gitar contohnya. Bila kita petik tali gitar itu, tali itu akan bergetar. Ataupun drum ni. Okay, bila kita ketuk dia, okay, maka kulit itu akan bergetar. Itu sebenarnya yang menghasilkan bunyi. Okey, kita tengok apa ciri-ciri gelombang bunyi. Yang pertama, memerlukan medium untuk perambatan. Perambatan ni maksudnya dia nak bergerak lah. Okay. Yang kedua, merambat pada kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza. Kita ada 3 medium iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Jadi, kelajuan dia merambat ataupun dia bergerak dalam setiap medium itu adalah berbeza. Yang ketiga, bunyi boleh dipantulkan. Dan yang keempat, bunyi boleh diserap. Kita tengok satu persatu. Memerlukan medium untuk perambatan. Cuba tengok ni. Apa kat dalam ni? Jam loceng kan? Boleh dengar tak bunyi dia? Okey. So, kenapa kita boleh dengar bunyi jam loceng walaupun dia ditutup dengan balang kaca? Sebab bunyi itu dipindahkan ataupun merambat sampai ke telinga pendengar. Tetapi kalau katalah kita sambungkan dia kepada pump vacuum. Pump vacuum akan menyedut semua udara yang ada kat dalam ni. Jadi sekarang dah tak ada udara kat dalam ni. Maka bunyi tidak lagi boleh dipindahkan. Jadi kita tak boleh nak dengar dah bunyi jam loceng tersebut. Okey, boleh? Gelombang bunyi memerlukan medium, pepejal, cecair atau gas untuk merambat. Kalau tanpa medium ataupun kita panggil ruang yang vacuum, bunyi tidak dapat merambat. Okay, contoh dia. Ni dekat angkasa lepas. Angkasawan kalau dia bercakap macam tu je, dia tak boleh mendengar satu sama lain. Sebab apa? Ruang di angkasa adalah vacuum. Okay. Okey, ciri yang kedua. Merambat pada kelajuan berbeza dalam medium yang berbeza. Okay, kita ambil contoh loceng. Loceng dia akan menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga pendengar apabila getaran bunyi dipindahkan. Macam mana getaran bunyi tersebut dipindahkan? Getaran bunyi dipindahkan dari satu zarah ke zarah lain yang bersebelahan dalam bentuk gelombang. Tetapi memandangkan susunan zarah untuk pepejal, cecair dan gas adalah berbeza, maka kelajuan bunyi dipindahkan juga adalah berbeza. Okey, kita tengok dahulu untuk pepejal. Pepejal susunan zarah dia macam mana? Rapat kan? Bunyi dipindahkan dengan cepat melalui pepejal kerana zarah-zarah pepejal tersusun rapat. Okey, ini contoh-contoh pemindahan melalui pepejal. Okey, seterusnya. Bunyi dipindahkan dengan perlahan melalui cecair. Kenapa? Kerana susunan zarah cecair kurang rapat. Okey, dalam cecair susunan dia dah agak jauh sikit, jadi pemindahan bunyi pun agak perlahan. Okey, so ini contoh pemindahan bunyi dalam air. Bunyikan loceng dalam air ataupun ikan-ikan dalam air berkomunikasi. Okey, seterusnya adalah gas. Gas susunan zarah dia macam mana? Lagi jauh kan?
So bunyi dipindahkan dengan sangat perlahan melalui gas. Kenapa? Kerana susunan zarah-zarah gas berjauhan antara satu sama lain. Okay. So kesimpulan dia paling laju apa? Pepejal. Paling perlahan apa? Gas. Okay, boleh? Ini adalah contoh-contoh pemindahan bunyi melalui gas ataupun udara. Okay, so kita tengok contoh animasi ni. Yang ini susunan pepejal, cecair dan juga gas. Memandangkan susunan pepejal, zarah-zarah dia adalah rapat, maka pemindahan bunyi itu berlaku dengan cepat. Kalau yang gas pula, dia lambat. Sebab apa? Susunan zarah dia jauh antara satu sama lain. Okey, seterusnya. Ciri yang ketiga. Bunyi boleh dipantulkan. Macam cahaya kan? Ya, betul. Cahaya boleh dipantulkan, bunyi juga boleh dipantulkan. Okey, contoh dia kita ada jam randik. Okey, kemudian kita ada tiup cardboard. Satu, dua. Kat tengah-tengah letak papan lembut. Okey, kemudian dekat hujung ni kita letak kepingan logam. Okey, so dia cakap kat sini bunyi boleh dipantulkan apabila terkena pada permukaan suatu objek. So mana permukaannya kat sini? Kepingan logam. Kepingan logam jam randik letak kat sini. Jam randik kan dia ada bunyi kan? Tik, tik, tik macam tu kan? Okay, so bunyi itu akan dipindahkan melalui tiup cardboard. Okay, kena pada permukaan kepingan logam. Dia akan dipantulkan balik. Masuk ke ataupun sampai ke telinga pendengar. Okay, boleh? Okay, so macam mana permukaan yang baik untuk menjadi, permukaan untuk pemantulan ataupun pantulan bunyi yang baik. Okay, permukaan yang keras dan licin. Okay, permukaan yang keras dan licin dia akan memantulkan bunyi dengan baik. Maksudnya bila ada bunyi, pantul sampai ke telinga kita, kita boleh dengar dengan lebih jelas. Okay, contoh dia macam mana? Ni dinding. Okay, permukaan yang keras dan licin. Lepas tu jubin. Ataupun dalam kelas kita ada papan putih. Okay, boleh. So ini adalah permukaan-permukaan yang merupakan pemantul bunyi yang baik. Seterusnya, yang keempat, bunyi boleh diserap. Sama juga dengan tadi, kita guna eksperimen yang sama. Cuma kita gantikan kepingan logam tadi dengan kepingan polistirena. Agak-agaknya macam mana? Adakah kita masih lagi mendengar bunyi tersebut? Okay, kita boleh dengar tapi sangat perlahan. Kalau kena pula kepingan ni jenis yang menyerap bunyi dengan baik, kita tak dengar pun. Okay. So, bunyi boleh diserap apabila terkena pada permukaan sesuatu objek. Okay. Kalau yang ini contohnya kepingan polistirena, mungkin kita akan dengar, mungkin tak dengar. Tapi kalau dengar pun mungkin kita akan dengar sikit je. Sebab apa? Sebab dia telah serap bunyi tadi. Okay. So, permukaan yang lembut dan kasar. Okay. Permukaan yang lembut dan kasar menyerap bunyi dengan baik. Okay, contoh dia. Ni karpet. Okay, kat rumah kita pun ada kan karpet, sofa. So, ini semua adalah penyerap bunyi yang baik. Sebab tu kalau kita pergi dekat pawagam, kalau kamu perasan dinding dia tu, dia bukan buat daripada kayu semata-mata ataupun simen semata-mata. Tapi dia alaskan dengan permaidani khas dia. Untuk apa? Untuk serap bunyi supaya tidak terlalu kuat pantulan bunyi tu. Kalau kuat pantulan bunyi nanti kita pula sakit telinga kan. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.